ada budak UMNO kata pihak pendakwa raya telah dapat arahan untuk buat kesilapan dalam kes Datuk Zahid supaya kes ni dapat dibuang. So kita nak tanya, ketika Datuk Zahid menang 40 kes baru-baru ni, masa tu kerajaan mana? Kerajaan itu ialah kerajaan 114 orang yang angkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kerajaan itu juga 114 orang yang angkat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Macam mana Datuk Zahid boleh lepas? Adakah ketika itu kita menyogok pihak pendakwa? Jadi cakap tu biar pakai otak, jangan cakap pakai kepala lutut. Hari ni yang kata lepas ni Datuk Zahid akan lepas, ialah puak-puak Perikatan Nasional. Dia nak tunjuk bahawa kalau Datuk Zahid selepas ini bukan kerana tak ada merit dalam kes dia, bukan kerana kes tu tidak kuat, bukan kerana Meja Mazlina sendiri telah mengaku di dalam mahkamah bahawa kesilapan tu dia yang buat, bukan kerana fakta kes yang mengatakan bahawa yang mengeluarkan cek untuk membayar kredit kad atas perbelanjaan peribadi yang buat silap, sepatutnya pakai cek peribadi Datuk Zahid, dia tukar, dia pakai cek Yayasan Akal Budi, ialah orang lain, bukan Datuk Zahid. Dan ketika cek itu ditandatangan, Datuk Zahid berada di Milan atas tugasan rasmi, dan cek itu pula dikeluarkan oleh Meja Mazlina, ditandatangani menggunakan cop tanda tangan Datuk Zahid yang sepatutnya digunakan untuk cop sijil, yang sepatutnya ditandatangan untuk gunakan cop kad lahir. Cop ini digunakan untuk keluarkan duit. Patutnya bank ni boleh disaman, sebab tak sepatutnya bank tak boleh identify original signature dengan cop tanda tangan. Sepatutnya lah. So kalau tengok fakta-fakta kes, memang jelas kes pertama tu berlakunya pendakwaan terpilih, pendakwaan yang bermotifkan politik, pendakwaan yang berniat jahat, memang. Dan kalau tengok pendakwaan yang kedua ni pun, pasal kita belum habis, kita tak boleh nak cakap. Tetapi bila dia dituduh membeli 2 buah banglo untuk kediaman peribadi, akhirnya hakim sendiri pergi tengok bahawa tempat 2 banglo ni, satu dijadikan pusat latihan mengajar agama untuk orang dewasa, satu lagi dah jadi pusat tahfiz. Ada anak-anak tahfiz duduk di situ, katil semua sekali kat situ. Memang insya-Allah kes ni mempunyai peluang yang cerah untuk menang. Kita tak nak mendakwa mahkamah, tetapi mereka ni dia dah create pre-perception awal nak memburukkan kerajaan baru ni, seolah-olah kerajaan baru ni membebaskan Datuk Seri Zahid. Nampak jahat tak jahat puak-puak Perikatan Nasional. Okey, Tok Raja Petra dekat didakwa BN ni masuk join kerajaan perpaduan ni, tak dapat memandang rakyat kat pintu belakang dia. Join sama pilih. Yang ikut pintu belakang ialah pada pilihan raya yang lepas 2018, rakyat telah memilih Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan masuk pilihan raya menggunakan lambang PKR. Hanya satu parti je, kalau tak silap saya, iaitu Parti Warisan. Dia pakai lambang warisan, dia tak pinjam lambang PKR, dia join coalition tu. So boleh kita katakan bahawa kerajaan itu ialah kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Tapi sekerat jalan, geng-geng Azmin Ali dan Muhyiddin ini khianati Pakatan Harapan. Mereka buat kerjasama dengan PAS dan UMNO. Mereka bentuk kerajaan. Memanglah ini kerajaan pintu belakang, kerana kerajaan itu tidak dibentuk melalui proses pilihan raya.
kerajaan itu bertukar bukan melalui proses pilihan raya. Kerajaan itu bertukar melalui apa yang dipanggil sebagai gabungan ahli-ahli parlimen. Macam mana boleh berlaku? Kerana bila mana mereka nak keluar tinggalkan Pakatan Harapan, pada ketika itu Tun Dr. Mahathir tak bersetuju. Tun Mahathir ketika itu nak buat unity government. UMNO tak nak duduk dalam unity government yang masa tu ada DAP. PAS pun tak nak duduk dalam unity government yang masa tu ada DAP. Maka bila Mahathir tak bersetuju, itu yang last kali, Muhyiddin yang diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini kena faham. UMNO nak pilihan raya ke masa tu? Memang UMNO nak pilihan raya, tetapi ke bawah dulu tuanku ketika itu mengatakan bahawa tak boleh buat pilihan raya. UMNO nak pilihan raya, PAS pun nak pilihan raya ketika itu. Tetapi masa tu wabak COVID-19 baru masuk dalam negara kita. Kalau buat pilihan raya time tu, maka tularlah. Pilihan raya akan menjadi catalyst, akan menjadi pencetus kepada penularan wabak COVID-19. Maka tak dibuat pilihan raya, dibuat kerajaan Perikatan Nasional. Nak panggil itu pintu belakang. Dari segi fakta dia, memanglah itulah kerajaan yang bukan melalui fresh election. Kalau tak suka perkataan pintu belakang, okey, tukar. Tukar nama, tebuk atap. Kalau kau tak suka perkataan tebuk atap, kau cakap ini ialah kerajaan yang dibentuk bukan melalui fresh election. Ini bagi orang putih, terutamanya orang putih yang perasan dia orang hitam, tapi dia perasan dia orang putih, duduk Manchester. Mungkin orang macam ni boleh faham. Tetapi kerajaan yang dibentuk, yang dipanggil kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang unik, di mana tidak ada satu parti pun mendapat mandat rakyat yang cukup untuk membentuk kerajaan. Nobody won the election. This is actually what happened. Dan bila tidak ada seorang, tak ada satu parti politik pun berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, maka ke bawah dulu tuanku telah mencadangkan supaya kerajaan perpaduan diwujudkan di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Disitulah diraih perkataan kerajaan perpaduan. Siapa yang beritahu? Takkan Petra ni bodoh sangat, tak sedar bahawa yang membocorkan rahsia perjumpaan di antara Datuk Seri Anwar, Tan Sri Muhyiddin dengan ke bawah dulu tuanku, yang mengatakan bahawa tuanku yang mencadangkan PN dan PH bergabung membentuk kerajaan perpaduan ialah Muhyiddin Yassin. Takkan dia tak percaya dengan Muhyiddin Yassin ni? Anak ulama ni pandai baca doa. Takkan dia tak percaya, Petra? Kan? Your paymaster. Takkan kau tak percaya? Takkan anak ulama ni menipu? Kan? Ulama ni kaji ni. Walaupun dia kaji ke dia tak kaji, kita tak tahulah. Yang aku pasti dia taji. Okey. Tuan-tuan, siapa yang keluar? Mulut siapa? Lepas dia frust, dia keluar istana, tak hormat ke bawah dulu tuanku. Dia balik, jumpa dengan wartawan pun dia tak turunkan skrin kereta, dia terus balik senonoh sampai rumah dia. Dia mula naik angin. Orang pun nak salam, dia tak nak salam. Last kali dia kata ke bawah dulu tuanku telah mencadangkan supaya PN bekerjasama dengan PH membentuk kerajaan perpaduan. Petra, kalau masa tu tuanku kata, Muhyiddin kau Perdana Menteri, Anwar kau timbalan, jadi tak kerajaan perpaduan? Jadi dalam tu ada PN tak? Tak ada.
Maknanya kerajaan perpaduan itu tak semestinya melibat semua parti, wahai Petra. Tidak semestinya melibatkan semua parti. Kalau dua pihak ni, minta maaf lah, bukan dua ekor, dua pihak ni bersetuju, bekerja sama, maka BN akan jadi pembangkang. Kalau BN jadi pembangkang, saya nak tanya dengan Petra, kerajaan yang wujud pada ketika itu kerajaan perpaduan ke bukan? Suka hati bapak dia orang lah, dia orang nak nama kerajaan perpaduan ke, kerajaan tunggang langgang ke, kerajaan abah kau ke, kerajaan abah sakau ke, hak dia. Tapi disebabkan Tan Sri Muhyiddin keluar pada mulut dia, dia kata tuanku yang mencadangkan perkataan kerajaan perpaduan. Maka kerajaan bila PN tak nak kerjasama dengan PH, tuanku panggil BN setuju, maka wujudlah kerajaan perpaduan antara BN dengan PH. Memanglah tak melibatkan semua, tetapi dua ni adalah bermusuhan. Bermusuhan tiba-tiba berpadu. Bolehlah dipanggil kerajaan perpaduan. Tapi kalau kau tak suka Petra, kau boleh letaklah nama kerajaan Marina ke, kan? Marina tu bini dia, kan? Ataupun nak letak kerajaan Sarah ke, kan? Nak letak nama kerajaan Saraswati ke, nak letak nama kerajaan Awi ke, kerajaan Pasir Berdengung ke, suka hati kau lah Petra, kan? Saya kadang-kadang dah lama tak bercakap terang-terang ni, kan? Selalu kita kena kontrol dia cakap. Tapi kadang-kadang geram tuan-tuan, geram. Sebab dia ni ingat bila dia menipu ni, orang tak boleh ke semak balik apa yang saya cakap. Orang boleh semak, tuan-tuan. Bukan boleh suka-suka kau tipu macam dulu. Dulu boleh lah. Zaman Mahathir dulu, bila dia cakap, habis kat situ. Kalau nak tengok balik, kena tengok archive TV3, kena tengok archive RTM. Hari ni, kalau keluar je, Lokman Adam. Lepas tu apa tajuk dia kata? Kerajaan perpaduan. Lokman Adam, kerajaan perpaduan. Search kat Google, keluar. So, janganlah jadikan diri kamu ni bahan lawak ataupun jangan tunjuk bodoh sangatlah. Itu je. Okey, ada lagi? Tok, apa wajah kerajaan atau Kementerian Komunikasi Digital ni mengambil langkah sewajarnya untuk menghentikan kekeliruan yang dibuat oleh Petra ni? Saya rasa kalau akaun akaun Raja Petra ni akaun Malaysia dah lama kena dah. Yang menyebabkan hari ni dia boleh cari makan kerana dia berpengkalan di Manchester United. Tetapi sebagai Menteri Komunikasi, saya mencadangkan kepada saudara Fahmi Fadzil, tolong tulis kepada Facebook. Tolong tulis kepada Facebook, kerana hari ni saya bukan suruh dia ambil tindakan pada Petra tak ada apa yang dia cakap pada saya ataupun keadaan fitnah dia. Tak ada masalah. Ini semua benda kecil. Tetapi kita tak boleh biarkan Petra ni memfitnah ke bawah duli tuanku, memfitnah raja-raja Melayu. This is too much. Kita jangan biarkan sampah-sampah masyarakat ni, pelacur-pelacur, blogger-blogger pelacur yang sanggup menulis dan blogging bergantung kepada orang yang bayar dia ni. Kita tak boleh benarkan mereka ni dibayar untuk menyebarkan hatred terhadap ke bawah duli tuanku, terhadap raja-raja Melayu, menyebarkan hatred terhadap sesama manusia. Ini we should put a stop on it. Kena berhentikan. Tulislah kepada YouTube, tulislah kepada Facebook. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Okey? Silakan. Okey, Dok. Dah habis, ada lagi dia cakap? Dah. Itu je. Ada lagi. Raja Petra tu, bila dia bercakap pasal benda ni tu, ada mesti budak-budak UMNO yang hantar tu. Itulah sebenarnya apa yang dia cakap tu ialah fitnah Perikatan Nasional, fitnah budak-budak bersatu, fitnah budak-budak PAS,
Tetapi bila dia nak memfitnah, dia kata budak-budak UMNO kata Datuk Zahid akan arahkan peguam-peguam untuk cari kekilafan supaya boleh lepas. Takkanlah orang UMNO bodoh nak cakap macam tu. Kau ingat Raja Raja Toran, apa nama tu? Raja Rozila, Raja Toran tu kecil anak ke? Boleh beli suka hati. Oi. Dia lawan dalam mahkamah, bukan main lagi tau. Ingat boleh senang-senang beli, boleh senang-senang arah macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi jangan percayalah fitnah-fitnah ni. Okey? Ya. Kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang disarankan oleh tuanku tu. Ya. Jadi ada pihak berusaha untuk menjatuhkan kerajaan yang tuanku sarankan ni, macam mana tu pandangan tu? Kalau ikut pandangan Tuan Guru Haji Hadi Haji Awang, sesiapa yang cuba menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diangkat oleh Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri, maka orang itu cuba menjatuhkan kerajaan Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Dulu lah cakap tu. Dulu memang itulah ayat yang keluar daripada mulut Tuan Guru Haji Hadi. Cuba korang try tanya dengan Haji Hadi sekarang ni apa pendirian dia. Hari ini benda yang haram sudah jadi halal. Halalun thayyibah. Hari ini nak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga dipercayai oleh Kebawah-Duli Tuanku di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan telah mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Mungkin kalau tanya dengan Haji Hadi hari ni, ayat dia lain. Apatah lagi beliau antara yang awal sebelum Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa mereka akan membentuk kerajaan persekutuan. Haji Hadi dulu yang telah mengumumkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan persekutuan. Malam tu. Okey. Ada lagi? Adakah menjadi kesalahan PAS keluarkan surat rasmi kepada pasti dulu untuk apa? Itulah dia sebenarnya. Saya rasa Kementerian Pelajaran kena start dah tengok balik pasti-pasti ni. Sepatutnya anak-anak kita, khususnya anak-anak yang baru belajar di peringkat tadika ni, bukan setakat surat itu membuktikan mereka telah meracuni pemikiran anak-anak kita, melibatkan politik di dalam pendidikan anak-anak seawal prasekolah. Tetapi sebenarnya mereka menghasut anak-anak kita daripada tadika lagi, daripada pasti lagi, supaya membenci pemimpin-pemimpin negara daripada dulu. So dah tiba masanya kena standardize. Kena standardize. Tak boleh lagi dah biarkan benda-benda macam ni berlaku. Kalau mereka nak mendidik anak-anak kita, buat cara nak mendidik. Buat cara nak mendidik. Kalau mereka nak menghasut anak-anak kita, kita kena mengambil tindakan yang tegas. Kena hentikan hasutan-hasutan ni. Kalau mereka teruskan, kalau terpaksa tutup, kita tutup. Kita bukan nak tutup pusat pendidikan yang dibuat oleh PAS, tidak. Tetapi kita nak dia henti menghasut pemikiran anak-anak kita ni. Ini tak boleh dibiarkan. It's not good for our nation. Okay? So, hari ni PM ada keluar pernyataan Ketua Peguam Negara kaji balik pasal batu putih ni. So, adakah ini akan membongkar ketirisan yang ada pada kerajaan yang lepas ni? Kabar angin yang saya dengar. Ini kabar angin dengar boleh, percaya jangan. Kabar angin yang saya dengar bahawa kabinet sudah pun
diberikan talimat hari ini. Telah diberikan talimat berhubung dengan Betul-betul. apa yang berlaku sehingga menyebabkan kita kehilangan peluang untuk merayu bagi mendapatkan semula Pulau Batu Putih. Jadi selepas mendapat talimat itu tadi di dalam mesyuarat kabinet tadi, barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Jabatan Peguam Negara untuk memulakan rundingan dengan pihak Singapura. Memulakan rundingan dengan pihak Singapura. Bila berunding ini, dia totally different dengan kalau kita bawa balik kepada Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Dia berbeza. Jadi kita serah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri dan Kabinet dia untuk cuba mendapatkan kembali Pulau Batu Putih ni. Lagipun dewan ni dah mulalah menambah Pulau Batu Putih, tapi alhamdulillah beberapa kali kita telah berjaya menghentikan. Macam mana cara dia orang menghentikan ni, kita serah pada dia orang lah, sama ada nak mendedahkan atau tidak. Dia orang telah berjaya menghentikan beberapa kali usaha untuk menambah Pulau Batu Putih. Boleh tahan juga perempuan ni. Dia dah dapat pulau terkecil, dia nak besarkan lagi. Kan? Itu sebab kita cakap ini bukan setakat batu. Ini bukan setakat batu seperti mana kepala otak Mahathir ni. Mahathir ni kata ini hanya batu. Kan? Jadi kebodohan dia tu jangan sampai kita ni terpedaya dengan kebodohan dia. Biarlah Mahathir bodoh. Kan? Biarlah orang yang ikut Mahathir ni orang macam Anwar Musa tu. Cukuplah. Jangan diperbanyakkan lagi orang yang masih lagi dah tahu Mahathir ni tak ada seko pun pakai, dia masih lagi nak pergi kunjung hormat. Cukuplah. Cukuplah. Kalau misalnya Mahathir boleh bagi kursi pengurusi puja wang tu kepada dia, tak apa juga, kan? Okey, ada lagi? So Dok, pada pandangan Datuk Dok, apa agak-agaknya agenda Anwar Musa ni Dok? Pergi jumpa Mahathir ni untuk apa? Agenda dia, kau jangan kacau lah orang yang dah pencen ni. Biarkan dia. Kan? Orang-orang dah pencen ni, saya rasalah kita tak payah kacau. Tetapi kalau dia masih lagi meneruskan usaha-usaha nak menjatuhkan kerajaan, menghasut sana, menghasut sini, kita lanyak dia lah. Itu maksudnya dia tak pencen lagi tau? Dia tak pencen lagi. Cuma kau tahulah, bila dia dipencenkan, dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja. Jadi kerja dia pergi jumpa sana, jumpa Zuraida Kamarudin, jumpa Mahathir. Lepas ni kita tak tahu pula siapa yang dia nak jumpa. Cuba kalau dia ada masa ni, pergilah. Pergi ke Makau ke apa, pergi jumpa Jolo, runding dengan Jolo, bawa balik Jolo. Kalau dia boleh bawa balik Jolo ni, hadapkan ke muka peradilan, orang akan lebih menghargai jasa dia. Rundingkan, pergi ke apa ni, Indonesia, pergi cari Nik Faisal, runding dengan Nik Faisal, baliklah. Dia tak ada kerja sekarang ni, so biar dia occupy himself dengan kerja-kerja sampingan ni, lebih bermakna daripada dia menghasut orang untuk menukar kepimpinan UMNO. Tapi dia bukan tak boleh, tapi sebab dia bukan ahli UMNO. Aku ingat lagi dulu dia kata aku kan, siapa Lokman Adam kan, sekarang ni Anwar Musa bukan ahli UMNO. Itu je nak beritahu. Tapi dia boleh keluar negara satu. Tak ada sekatan ke nak pergi Shanghai? Tak ada kesekatan. Setakat ni belum ada lah. Kecuali kalau Raja Latifah Koya dilantik semula sebagai Ketua Pengarah SPRM. Mungkin Latifah masih ingat satu ketika dulu dia tu disekat daripada keluar negara. Tak tahulah kalau kes lama dibuka balik. Tapi rasanya tak adalah. Kita tak melakukan apa yang dipanggil sebagai politik dendam. InsyaAllah. Tok apa pandangan Datuk sekarang ni, Anwar Musa dengan kuncu-kuncunya termasuk Tok Faisal kan, dia buat naratif kan, UMNO ni akan berkubur selagi Presiden tidak tukar ke apa kan. Okey, dia macam gini, kalau misalnya mereka ni yakin sangat UMNO akan berkubur, they should move on.
dia patut masuk bersatu, masuk PAS. Kalau dia tak mampu bayar yuran ni, saya sanggup bayarkan. Saya sanggup bayarkan yuran PAS ke, yuran bersatu ke, saya bayar yang semua hidup. Tak mahal betul. Pergilah masuk. Pergilah masuk. Tapi sebab dia tahu bahawa UMNO will make a comeback. Dia tahu UMNO akan kuat. Itu sebab dia cuba nak tawan semula UMNO ni. Dia cuba nak ambil alih UMNO. Dia cuba nak letak orang dia ambil alih UMNO dan bawa UMNO jadi kuda tunggangan bersatu balik. Dia tahu UMNO ni masih ada kekuatan. Kalau dia tahu UMNO ni nak mati, nak mampus, nak terkubur, they will not waste their time on UMNO. They will move on. Ini kena faham. Jangan dengar apa yang mulut dia cakap, tengok perbuatan dia.